KPM. Hai, macam mana nak selesaikan soalan ni? Yang ini perimeternya, memanglah ni soalan perimeter tapi ukurannya, tak bagi. Tapi macam mana nak buat? Hai, cincah. Hai, ni murid-murid, tahu tak macam mana buat perimeter? Ha? Tak tahu juga? Hai, kita kena tanya cikgu ni. Cikgu siapa? Jom, kita tengok cikgu siapa yang akan ajar kali ni. Hai, macam mana nak buat ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Selamat datang ke Mendengar Rendah bersama dengan saya, bakal saintis, iaitu Akmal Nazri. Yap, saya pasti anda semua dah tahu dah guru yang akan mengajar kita bagi mata pelajaran matematik kali ini. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan juru bahasa isyarat kita. Tak lain tak bukan, iaitu Cikgu Azliana. Inilah dia Cikgu Azliana. Apa khabar Cikgu Azliana? Terbaiklah Cikgu Azliana. Okey, ini dia saya akan tampilkan kepada anda semua guru yang akan mengajar kita kali ini. Inilah dia Yang Mulia Tengku Nurhalina, Yang Mulia Tengku Ahmad Putra, atau lebih manja kita panggil Cikgu Kuna. Cikgu, selamat datang ke Didik TV. Okey, alhamdulillah, terima kasih Ikmal. Cikgu, berat cikgu, berat cikgu. Berat cikgu ini. Tu? Dia nak bagi soalan perimeter tu kan. Tapi sebelum tu katanya pun ada juga 4 orang murid-murid pun tak dapat nak selesaikan masalah ini juga. Siapa anak-anak murid cikgu tu yang akan bersama kita juga tu? Okey, jadi kita berkenalan dengan anak murid yang cikgu bawa khas daripada Kelantan. Mek Kelantan comel-comel semua ni. Okey, yang terdiri daripada yang pertama Ayu Syamira. Hai Ayu. Mek Ayu, apa khabar? Okey, dan anak murid yang kedua Nurin. Yang senyum manis tu, adik Nurin. Mana satu tu? Yang atas Nurin, hai. Hai. Okey, yang seterusnya. Dan yang bawah yang ketiga itu, kita nampak Azwani. Hai Wani. Hai Wani. Kenapa saya excited ni cikgu? Itulah sebab Mek Kelantan kan. Okey. Dan seterusnya yang ada tak lalak kat dagu manis, letting orang Kelantan panggil. Okey, ini adalah Amira. Ada lesung pipit tu. Hai Amira. Hai. Saya Akmal. Okey, ini dia pelajar-pelajar atau murid-murid yang akan bersama dengan kita kali ini untuk mendengar rendah, untuk bersama-sama kita belajar bagi mata pelajaran matematik. Cikgu, sebenarnya apa kaitan tadi perimeter lah, tiba-tiba saya tak dapat ukuran dengan yang kita nak belajar kali ni, cikgu? Okey, macam ni sebenarnya. Tadi cikgu nampak macam Akmal duk tengah kira-kira, nak kira perimeter bingkai gambar tersebut kan? Tapi tak diberi panjang, tak diberi lebar. Jadi kalau tak ada ukuran, nak kira perimeter macam mana, betul? Betul. Dan itulah yang menjadi persoalan sekarang. Jadi sebenarnya dalam matematik ni, semua ukuran yang kita tak tahu, dia boleh diwakili dengan satu anu. Dan anu ni kita boleh gantikan dengan A hingga Z. Tak kisah apa-apa pun? Tak kisah apa-apa. Janji adalah daripada huruf A sampai Z. Contoh kalau cikgu kata bingkai gambar yang warna biru kat ujung tu, katakanlah panjang dia X. Panjang dia X. Lebar dia cikgu letakkan sebagai Y. Okey, boleh tak kita nak ungkapkan perimeter dia sekarang berapa? Saya macam boleh, macam tak boleh je. Tak boleh. Boleh sebab kita boleh menambah anu jika dia nilainya sama. Nampak tak? Kalau panjang X, bukan ke bawah dia panjang kita ada 2 kan? Betul. Jadi X ditambah dengan X dapat 2X. Dan lebarnya Y. Jadi berapa sekarang hasil tambah lebar? 2X tambah Y lah jadinya. Y ditambah dengan Y. Jadi 2Y juga. 2Y juga. Jadi ungkapkan berapa perimeter bagi bingkai gambar tersebut. Sebab itu saya akan gunakan kalkulator. Jadi kita ungkapkan perimeter tadi sebagai 2X tambah 2Y. Nampak tak? Sebenarnya mudah je kan? Ya, mudah saja. Dia kalau kita tak faham, itu yang akan jadi sukar kan? Untuk menjawab soalan-soalan ini. Yang mana sebenarnya kali ini kita akan belajar bagi bab rumus algebra. Betul cikgu? Betul. Jadi tunggu apa lagi? Jom kita mulakan kelas kita. Silakan, cikgu. Terima kasih. Okey, untuk pengetahuan murid-murid
murid-murid di luar dan juga murid-murid dalam talian. Okey, untuk hari ini kita akan belajar tentang membentuk rumus algebra. Okey, jadi di sini kalau kita dapati ungkapan algebra adalah gabungan dua atau lebih sebutan algebra menggunakan operasi tambah, tolak, darab atau bahagi. Okey. Jadi yang seterusnya kalau kita dapati X A tambah 3. Maknanya diungkapkan dengan operasi tambah. Okey, C tolak 3, D bahagi 2 dan sebagainya. Ini dikenali sebagai ungkapan algebra. Kalau kita lihat di sini, okey, nampak ada beberapa V Y kuasa 2. Jadi kita nak ungkapkan V dengan Y kuasa 2 tu, kita boleh letak operasi tambah, tolak, sudah akan jadi V tambah Y kuasa 2. So jadilah ungkapan algebra. Dalam matematik ada V, ada Q, ada bukan hanya nombor sahaja. Okey, itu adalah ungkapan algebra. Manakala untuk rumus algebra pula, apabila tadi contoh V dengan Y kuasa 2, kita letakkan dengan operasi tambah atau tolak, kita letak pula simbol sama dengan. Contohnya membentuk Y sama dengan 4N per 3. Ada simbol sama dengan, maka inilah dikenali sebagai rumus algebra. Daripada ungkapan macam ni, algebra. Kan? Ya. Ataupun cikgu boleh tulis punca kuasa 2 tolak Q sama dengan N. Ada simbol sama dengan, membentuk persamaan. Okey, ataupun yang ketiga, 3 tolak Y kuasa 2 sama dengan Q. Inilah dia sebenarnya rumus algebra. Okey, jadi mungkin murid-murid tertanya-tanya, rumus algebra ni nak guna untuk apa, cikgu kan? Nak kira apa nak kira semua apa sebenarnya, nak guna apa dalam matematik ni, nak guna masa mana? Macam tadi, Iqmal tengah mengira perimeter, bingkai gambar, bingkai sijil tadi. Jadi Akmal tidak mengetahui apa ukuran sebenar, maka di sinilah kita akan letakkan ukuran-ukuran dengan yang kita tak pasti tadi. Contoh, contoh cikgu letakkan sebagai satu situasi. Okey. Rajah menunjukkan satu keping tanah yang berbentuk segi 4 tepat. Diberi panjang tanah tersebut melebihi 2 cm daripada lebarnya. Panjang tanah tersebut tak tahu. Tetapi yang pastinya tanah panjangnya lebih 2 daripada lebarnya. Okey. Jika perimeter tanah tersebut diberi sebagai P cm, bentukkan rumus bagi mewakili perimeter tersebut. Ini kita masuk-masukkan je lah. Panjang tak tahu, lebar pun tak tahu. Jadi di sini bentuk segi 4 tepat. Panjang yang tak tahu kita letak sebagai X. Sebarang nilai panjangnya boleh digantikan sebagai X. Dan lebarnya lebih 2. Bila lebih kena tambah ke tolak? Tambah. Ya, kena tambah murid-murid. X tadi ditambah dengan 2, maka dapatlah panjangnya. Dan kita mengetahui panjang dan lebar pada segi 4 sama ada 2. Kan? Panjang atas dengan bawah, lebar kiri dan kanan. Maka perimeter adalah ukur keliling, tambahkan semua. Jadi kita boleh ungkapkan perimeter tersebut sebagai P sama dengan 4X tambah 4. Itulah ungkapan ataupun rumus algebra. Tekan-tekan dapat jawapannya. Ya, kalau nanti bila diberi nilai apakah sebenarnya perimeter, kita boleh cari berapa panjang dan lebarnya. Colik-colik dapat jawapannya. Colik dapat jawapannya. Okey. Alright, jadi kalau contoh yang kedua, Puan Muji membeli RMZ untuk X kilogram ikan. RMZ berapa wang dia bayar tak tahu. Berapa kilogram ikan yang dia beli pun tak tahu. Dan Y kilogram daging pun tak tahu juga. Tetapi setiap harga ikan dah tahu. Ikan dan daging masing-masing berharga RM4.90 dan RM12.80. Baik. Okey. Jika Z adalah jumlah belian Puan Muji, tuliskan rumus bagi Z. Jadi kita nak dapatkan rumus bagi Z. Berapakah jumlah belian Puan Muji? Jadi ikan RM4.90 untuk 1 kilogram. Dia beli sebanyak X kilogram. Jadi ikan tu RM4.90 kali tu juga. Ya, didarab dengan X kilogram. Okey. Bilangan kilogram tak pasti, tetapi harga dah tahu. Harganya RM14.90. Jadi jumlah harga bagi ikan adalah
4.9 X. kilogram. X kilogram. Okey. Sebab kat sini kita dah tak perlu nak letak nilai RM, tak perlu nak letakkan kilogram. Kita cuma ambil angka sahaja. 4.9 X merupakan harga bagi ikan. Alright. Jadi daging pula harganya yang pasti RM12.80 untuk 1 kilogram. Berapa kilogram beli? Tak tahulah. Betul. Y kilogram. Jadi nak tahu berapakah jumlah harga daging? RM12.80 didarab dengan Y kilogram daging. Jadi harganya 12.8 Y. Jadi berapakah jumlah belian bagi Puan Muji? Boleh? Harga Akmal? ikan tadi tu kita tambah dengan daging. Ya. Jadi Z tu adalah 4.9X tambah 12.8 Y. Ya, betul. Alhamdulillah. Akhirnya faham tak bagaimana rumus algebra digunakan dalam matematik dan kehidupan harian? Sekarang saya faham, cikgu. Tapi saya perlukan masa lagi lah untuk ataupun latihan lagi untuk fahamkan lagi pasal apa orang kata algebra ni kan. Rumus algebra. Cikgu, katanya kita nak uji murid-murid juga ni. Ya, sebab kalau tak diuji tak tahu macam mana tahap pemahaman. Okey, kita pergi kepada uji minda yang pertama. Okey. Soalannya adalah umur Syukran adalah Z tahun. Okey. Manakala umur abangnya adalah Syihan Y tahun. Okey. Hasil tambah umur Syukran dan 2 kali umur abangnya adalah Q tahun. Tuliskan jumlah umur dalam rumus Q. Okey. Jadi, boleh ke siapa-siapa murid cikgu dalam talian bantu cikgu dan Akmal di sini? Boleh angkat tangan? Siapa boleh bantu cikgu? Ya. Okey, silakan. Amira. Saya cikgu. Jadi umur Syukran. Umur Syukran. Boleh rapatkan dekat sikit dengan kamera. Tulisan awak comel sangat. Okey, nampak ya. Umur Syukran adalah Z tahun. Abang Syukran adalah Y tahun. Jadi berapakah rumus yang boleh kita ungkapkan, Amira? Boleh bacakan jawapan? Rumus dia Q sama dengan Z tambah 2Y. Okey, jawapan Amira bagi adalah hasil tambah umur Syihan dan Syukran adalah Q sama dengan Z tambah 2Y. Alhamdulillah, tepat. Seperti yang diberi oleh Amira tadi. Tahniah. Okey, jadi untuk jawapan yang tepat ini cikgu bagi 3 bintang. 3 bintang kepada Mek Mira kita. Terima kasih Mek Mira. Apa? Tak cukup bintang, nak lagi? Sabarlah Mek Mira. Kita berhenti rehat dulu, ya. Jadi kepada anda semua, kemudian selepas ini kita akan kembali dalam Menengah Rendah. Cikgu macam tu. Q sama dengan Z tambah Y tambah... KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Mendengar Rendah bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga cikgu kita, Cikgu Kunang. Cikgu, saya perlukan lagi latihan lah cikgu untuk fahamkan bab ini. Boleh ke cikgu kita teruskan kelas kita ni? Boleh Akmal. Okey, jadi kita teruskan kelas kita dengan menukar perkara rumus. Bila kita dah faham tentang ungkapan algebra, dah faham tentang rumus algebra, maka sekarang kita nak menukar perkara rumus. Okey, yang pertama, perkara rumus ialah satu pemboleh ubah yang diungkapkan dalam sebutan pemboleh ubah yang lain. Sebab tu tadi kita nampak ada V, ada Q, ada R. Okey, itu dibentuk daripada beberapa pemboleh ubah. Yang kedua, perkara rumus boleh diwakili oleh sebarang abjad dari A hingga Z. Yang cikgu kata anu tadi boleh diwakilkan dengan semua huruf A sehingga Z. Okey, dan yang ketiga, perkara rumus boleh berubah bergantung kepada nilai pemboleh ubah yang ingin diperolehi. Okey, contoh, C sama dengan 4D, M sama dengan 5N, tolak 6S tambah 2Z. Dan ini semua merupakan beberapa bentuk rumus algebra. Okey.
Seterusnya, untuk lebih memahami apakah ataupun mengenal pasti adakah yang diberi ini perkara rumus ataupun bukan, cikgu perlukan bantuan murid-murid dalam talian cikgu untuk menyatakan adakah yang diberi ini merupakan perkara rumus ataupun bukan. Yang pertama, Y sama dengan MX tambah C. Sebelum uji murid-murid, cikgu minta dulu bantuan Akmal. Adakah ini merupakan perkara rumus ataupun bukan, Akmal? Ya, cikgu. Ya, betul. Jawapan Akmal pun betul. Dapat 10 bintang lah untuk Akmal. Oh, saya 10. Mira 3. Minta maaf, Mira. Minta maaf, jangan Okey. Jadi betul, Y sama dengan MX tambah C adalah perkara rumus. Betul. Kerana Y itu adalah perkali 1. Ya, kerana wajib perkara rumus mesti perkali 1. Tahniah. Okey, yang kedua, 2C sama dengan 4D tolak 3. Okey, kita uji pula murid-murid dalam talian cikgu. Baru Siapa saya boleh nak jawab. bantu? Tak boleh dah. Okey, siapa yang nak jawab? Boleh angkat tangan. Saya cikgu. Masih lagi Mek Mira kita untuk mendapatkan 10 bintang. Silakan, Mek Mira. Untuk soalan kedua tu bukan perkara rumus. Okey, Amirah menyatakan bukan perkara rumus. Boleh cikgu tahu kenapa Amirah menyatakan dia bukan perkara rumus? Sebab C tu dah ada 2. Okey, C tu ada 2. jawapannya C tu ada 2. C tu ada 2 kerana syarat menjadi perkara rumus C mesti berperkali 1. Jadi betul lah Amirah, sebab tadi Akmal dapat 10 bintang, so Amirah pun dapat 10 bintang. Dah sama supaya kita tak berdengki. Okey. Dan yang ketiga, kita uji lagi untuk M kuasa 2 sama dengan 5N tolak 6S. Adakah ini perkara rumus? Siapa boleh bantu cikgu? Okey. Siapa? Saya cikgu. Nurin Syuhada. Okey, Silakan. Nurin. Okey, terima kasih. Bukan perkara rumus. Okey, Nurin juga kata bukan perkara rumus. Kenapa Nurin? Boleh tak beri sebab pada cikgu? Sebab M bukan kuasa 1. Sebab M bukan kuasa 1. Okey, Akmal, tadi perkali syarat perkara rumus, perkali mesti 1. Sekarang Nurin kata M tu bukan kuasa 1. Okey, inilah sebenarnya betul lah kata Nurin tadi. Untuk menjadi perkara rumus, bukan sahaja abjad tadi ataupun anu tadi mesti perkali 1. Malah kena kuasa pun 1. Dia tak boleh kuasa 2 kan? Tak boleh. Jadi betul lah jawapan Nurin bahawasanya ini juga bukan perkara rumus kerana M kuasa 2 bukan sebutan linear. Dia dah jadi sebutan kuadratik. Jadi alhamdulillah, Tanya, terima kasih untuk Nurin. 10 bintang juga untuk Nurin. Wah. Okey. Lepas ni cikgu, lepas ni soalan bagi je saya cikgu. Okey, tengok Akmal dah tak sabar nak jawab sebab dia nak pungut banyak bintang. Okey, kita pergi kepada peringkat yang seterusnya. Ni dah level tinggi sikit. Bagaimana kita nak menukar perkara rumus? Dah kenal, dah tahu, so nak menukar perkara rumus. Baik. Okey, contoh soalan yang pertama. V sama dengan Q tolak 2. Sekarang V adalah menjadi perkara rumus. Sekarang kita nak main tukar-tukar. Bagaimana kalau cikgu nak tukarkan Q pula sebagai perkara rumus? Bila Q sebagai perkara rumus, Q mesti ada 1 perkali, mesti berkuasa 1. Kita tengok bagaimana Akmal menunjukkan kehebatannya. Dipersilakan. Saya ke cikgu? Ya. Saya ingat Ayu yang akan tunjukkan. Tapi tak apalah, untuk mendapatkan 10 bintang, saya akan buat juga cikgu. Okey. Jadi apa-apa pun yang hujung sana mesti kena 1 kan cikgu? Ya. Tapi sekarang ni kita nak cari Q kan? Ya, Q sebagai perkara rumus. Cikgu, senang je cikgu. 2 ni kita pindah ke sini. 2 Q pindah sini. Lepas tu bila dah pindah-pindah, yang ini takkan dia tolak, dia akan jadi dia akan jadi ni cikgu. Dia akan jadi tambahlah cikgu. Lepas tu kita akan turunkan, dapatlah jawapannya. Nampak cikgu? Okey, jawapan. Cikgu macam tak yakin je saya punya pengiraan ni cikgu. Jadi, terima kasih atas cubaan Akmal tadi. Akmal dengan pantasnya menukar-nukar puzzle tadi. Kita semak betul tak jawapan Akmal beri tadi. Kita semak tepat ataupun tidak. Jadi tadi Akmal meletakkan Q ke belakang. Jadi 2 tambah Q sama dengan V. Jadi bila perkara rumus, Q ni dia kena tak boleh duduk dengan mana-mana. Dia kena single.
Oh, single. Jadi sekarang dia masih ada partner tu. Kira nak bagi dia jadi single. apa yang Akmal nak buat tu? Sebab Q tak boleh duduk dengan dua, tak boleh duduk dengan sebarang nombor ataupun anu lain. Sebab kita nak Q sebagai tajuk. So, apa Q yang Akmal ni nak buat? pindahkan sana lah, cikgu. Okey, Q kalau pindah dia akan jadi negatif. Dia akan jadi negatif, jadi betul. kita nak kekalkan dia positif. Apa yang Akmal nak pindahkan? Saya akan pindahkan diri saya, cikgu. Okey, kita akan pindahkan nombor 2 Akmal. Ni. Ya, sebab kita nak Q tu berdiri seorang dia sahaja. Jadi perkara rumus tak boleh duduk dengan siapa-siapa. Jadi 2 akan jadi 2 tambah V lah. Ya, 2 tambah V ataupun V tambah 2. Itu sebenarnya. Okey, jadi V ni kita padam, cikgu. Okey. Jadi V ni akan jadi tambah 2 sama dengan Q lah. Betul, itulah jawapannya yang tepat. Terima kasih untuk Akmal. Okey, baru faham Boleh? Faham, cikgu. Faham. Jadi, cikgu, yang ini cikgu jangan bagi bintang. Saya akan bawa balik whiteboard ni, cikgu. Okey, tak apa, kita hadiahkan whiteboard tu kepada Akmal. Terima kasih, cikgu. Kerana akhirnya betul juga dia jawab. Okey, jadi Akmal telah teruji tadi, nampak dah berpeluh-peluh dia untuk menjawab jawapan. Maka tak sah rasanya kalau cikgu tak uji murid-murid dalam talian cikgu. Okey, jadi Diorang tadi senyum itu saya buat. Okey, jadi kita uji pula macam mana murid-murid dalam talian cikgu. Adakah berpeluh macam Akmal ataupun tidak? Okey, soalan yang kedua. Diberi 3 tolak Y kuasa 2 sama dengan PX. Ungkapkan Y sebagai perkara rumus. Maksudnya sekarang Y nak duk sore, orang Kelantan kata. Duk sore? Duk sore. Tak boleh duduk dengan sebarang anu. Tak boleh ada sebarang perkali lebih daripada 1. Okey, siapa boleh bantu cikgu untuk soalan ini? Cikgu perlukan bantuan seorang murid dalam talian cikgu. Saya Dan nak jawab, jangan lupa cikgu. murid-murid yang luar dalam talian pun sama-sama buat dengan cikgu. Iya, cikgu kalau saya diberi peluang pun saya nak jawab, cikgu. Tak payahlah nanti nak minta whiteboard balik, tak payah. Okey, siapa boleh bantu siapa cikgu? yang dah siap? Nampaknya boleh angkat tangan? Saya. Itu dia, Nurin Nurin Syuhada. Silakan. Okey, silakan Nurin tayangkan saya jawapan. Okey. Boleh dekatkan lagi ke Nurin? Ke kiri sikit. Ke kiri. Okey. Kedepankan lagi ke atas tu. Okey, Molek. jelas, alhamdulillah. Okey, so kita nampak jawapan Nurin. Okey, kalau kita lihat jawapan yang Nurin bagi, langkah pertama Nurin memindahkan nombor 3. Kenapa? Sebab masa ni Y tu nak duduk sore tadi, dia tak boleh duduk dengan nombor 3. Betul. Okey, yang kedua Nurin menukar simbol negatif kepada positif. Betul. Kenapa? Sebab bila Y nak jadi perkara rumus, dia mesti positif. Betul. Dia tak boleh negatif. Jadi bila Nurin tukarkan Y kepada positif, dah nampak ke negatif 3 dah bertukar jadi positif 3. Kan? Dan simbol semua bertukar di sebelah kiri dan kanan. Kerana persamaan ni dia mesti sama, mesti seimbang. Dan akhir sekali Nurin nak mencari nilai Y. Sebab Y sebagai perkara rumus tak boleh berperkali lebih daripada 1. Syarat perkara rumus dia mesti hanya ada satu anu, mesti perkali 1 dan mesti kuasa 1. Jadi sekarang Nurin memindahkan kuasa 2. Jadi nak hilangkan kuasa 2 tadi, maka dipunca kuasakan. Maka dapatlah jawapan akhir sekali Y. Berapa tu kita minta Nurin sebutkan. Boleh ke cikgu? Nurin sebutkan. Boleh tak Nurin? Hak jawapan tu. Berapa? Ya. Jawapan, sebutkan. Jawapan akhir. Y sama dengan punca kuasa 3 tolak PQ. Okey, jawapan Nurin bagi adalah Y sama dengan punca kuasa. Punca Y kuasa. sama dengan punca kuasa 3 tolak PQ. Okey, Y sama dengan punca kuasa 3 tolak PQ. Alhamdulillah, tepat. Step yang dibuat oleh Nurin lengkap dan betul. Tahniah Nurin. Okey, kita bagi 5 bintang untuk Nurin Syuhada. Betul tu. Alhamdulillah. Saya dapatkan 5 bintang itu di belakang awak yang ada tulis parking lot tu. Belakang tu kalau ada tulis kita nampak. Okey, terima kasih. Okey. Terus ya cikgu. Okey, kita uji lagi murid yang kedua. Okey, kalau tadi ada kuasa, sekarang ada punca kuasa. Okey, dan soalan semakin lebih ke tahap yang tinggi sedikit. Bagaimana nak ungkapkan Q pula sebagai perkara rumus? Okey, jadi kita minta bantuan daripada murid cikgu. Siapa lagi yang belum beri jawapan? Boleh bantu cikgu? Okey, adakah yang duduk dekat belakang tingkap ataupun yang duduk di depan parking lot itu cikgu?
ataupun Amira ataupun Nur Azwani. Nur Azwani. Saya tunggu je. Awak tak angkat tangan ya. Okey, tapi cikgu, kali ini kita berikan peluang kepada murid untuk menerangkan dia punya jalan kerjanya. Kenapa kena pindah-pindahkan semua itu kan. Dan akhirnya kita akan dapat Q tu sebagai perkara rumus. Dan ingat Q tu mesti kena satu saja. Tak boleh dua-dua. Kita kena setia kan cikgu? Ya, betul. Satu je. Okey. Siapa boleh jawab untuk bagi soalan ini? Kalau dah siap boleh angkat tangan Okey cikgu, sambil kita tunggu mereka menyiapkan bagi soalan ini kan. Cikgu, kalau soalan ini kita tengok kan, apa murid-murid perlu memberikan orang kata penekanan supaya tidak membuat kesilapan cikgu. Jadi bagus soalan Akmal tadi sebagai pelajar cemerlang ni di sekolah dulu. Sebab tu dia nak tanya apa yang perlu dibuat supaya tak buat kesilapan. Bagus soalan tu. Sebab biasanya dalam peperiksaan pelajar sering buat kesilapan yang sama. Jadi di sini perkara pertama kita kena highlightkan, kena fokus apa yang nak dijadi tajuk. Itu yang paling penting. Jadi kita nampak sekarang Q yang nak dijadikan tajuk. Betul. Maka Q tak boleh dia di dalam punca kuasa, tak boleh di dalam kurungan sebab kita nak keluarkan Q. Jadi kena hilangkan dulu simbol punca kuasa. Okey, baik, dah siap dah ke murid-murid? Buat busy je. Okey. Kalau kita minta Ayu, boleh ke Ayu? Nur Ayu Syamira? Boleh ke Nur Ayu? Boleh. Kalau Ayu boleh, Ayu angkat tangan dan onkan mic anda dan sila terangkan macam mana Q itu nak jadikan perkara rumus. Nur Ayu Syamira yang diberikan. Boleh ke? Nurin siap dulu. Okey, silakan Nurin. Okey. Yang bawah tu. Okey, boleh tak Nurin terangkan? So, soalan dia punca kuasa 2 tolak Q sama dengan NP. Betul. So, kita kena pindah punca kuasa ni jadi kuasa 2. NP kuasa 2. Jadi bila kita kembangkan jadi N kuasa 2 P kuasa 2, kita pindah 2 dekat belah kanan jadi negatif sebab 2 tu positif. Betul. Jadi dia jadi negatif Q sama dengan N kuasa 2 P kuasa 2 tolak 2. Lepas tu Q mesti tinggal dan positif. Jadi kita tukar nilai negatif ni jadi positif dan yang lain yang positif kena jadi negatif. So jawapan dia akan jadi Q sama dengan 2 tolak N kuasa 2 P kuasa 2. Itu dia. Nurin, awak tunjuk tadi saya nampak awak punya jari je. Saya tak nampak pun kertas tu Nurin, tapi tak apalah. Okey, cikgu, betul ke? Okey. Alhamdulillah penerangan Nurin sangat jelas. Cuma tadi tak nampak dia punya jawapan tapi penerangan tu sangat jelas. Bagus, lengkap. 10 bintang. Tambah lagi 10. Saya tambah dia lagi 10. Tambah lagi 10. So 20 bintang. Sebab kita nampak dari segi penerangan tadi sangat jelas macam yang cikgu bagi tahu tadi, bila ada punca kuasa dan kita nak Q sebagai perkara rumus, dia tak boleh Q tu di dalam bentuk punca kuasa. Betul. Jadi punca kuasa nak hilangkan, kita kena kuasa 2-kan. Dan bentuk persamaan mesti seimbang. Kalau sebelah kiri kuasa 2, kanan pun kena kuasa 2. Jadi yang seterusnya, ya nampak tak? Jadi NP tu dikuasa 2-kan juga. Dan seterusnya kita nak Q sebagai tajuk, 2 kita akan hilangkan dari sebelah Q. Jadi sekarang ungkapan kita dah jadi N kuasa 2 P kuasa 2 tolak 2. Okey, dan seterusnya bagaimana kita nak jadikan Q sebagai perkara rumus? Syarat yang pertama, Q mesti berperkali 1 sudah. Q berkuasa 1 pun sudah. Manakala yang belum adalah Q bernilai positif. Sekarang masih dalam negatif. Jadi apa yang kita nak buat tadi? Kita pindahkan. Okey, kita tukarkan simbol sebab Q dah sekarang di depan sebagai perkara rumus. Maka Q kita jadikan positif. Maka di sebelah kanan simbol bertukar, kiri pun semua kena tukarkan simbol. Maka jawapan akhir tepat seperti yang diberi oleh Nurin. Q sama dengan 2 tolak N kuasa 2 P kuasa 2. Alhamdulillah.
Okey, nampak soalan dia agak sukar kan, tetapi kalau kita faham betul-betul cara untuk menukar simbol kan, yang kiri tu nak pindah kanan daripada tambah menjadi negatif tolak kan, baru kita akan faham. Okey cikgu, soalan seterusnya kita tengok, boleh? Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Sebab soalan ni dia menguji pemahaman kita ataupun ingatan kita dalam tajuk persamaan linear, Akmal. Sebab tajuk yang kita nak tukar-tukar pindah-pindah ni sebenarnya dalam tajuk persamaan linear tingkatan 1. Okey. Jadi bila pelajar dah kuasai kemahiran ni, dia dapat menukarkan perkara rumus dengan baik. Okey, untuk uji minda 1, kita cuba yang seterusnya minta bantuan murid dalam talian. Siapa lagi yang belum bagi jawapan? Tadi kalau kita tengok Nurin tadi dah 30 bintang. Dah 30 bintang dah Nurin. Amira 13 bintang. Okey. Ayu saya tak nak sebutlah berapa bintang dia. Nur Azwani pun saya tak nak sebut berapa bintang dia. Okey, jadi siapa yang nak pungut bintang sekarang? Okey, boleh angkat tangan dan cuba jawab soalan. Okey, Nur Ayu Syamira dia menyahut cabaran saya. Silakan. Bagus, alhamdulillah. Okey. Apa tu? Boleh dekatkan sikit tak? Kertas awak tu dekat. Okey. Okey. Molek. Okey. Boleh terangkan Ayu macam mana awak dapat tu? Dari 4n per 3. Okey. 3 tu dipindah ke belakang 5 dan didarab menjadi 15y dan 4n dipindah ke bawah 15y. Okey. Jadi jawapannya adalah 15y per 4 sama dengan n. Okey. Dia kan je. Lah. Kita tengok tak. Silakan cikgu. Okey. Terima kasih kepada Ayu atas jawapan yang tadi. Bagus. Betul walaupun Ayu cuma menjawab tetapi penerangan dia jelas tadi. Mungkin kerana rasa gementar tu. Faham. Dia tak gementar cikgu. Dia kan? je cikgu. Okey. Tapi sekarang bagus, alhamdulillah jawapan Ayu memang tepat. Alhamdulillah. Yang mana kita nampak dari tadi Ayu cuba menyelesaikan n sebagai perkara rumus dengan menghilangkan 3 tadi 4n per 3 dihilangkan 3 dengan mendarab 3 di sebelah kiri. Betul. Maka di sebelah kanan pun kena darab 3. Sebab itulah 5y jadi 15y sebab dia darab 3. Ya. Dan seterusnya kita nak n tadi hanya perkali 1. Sedangkan sekarang ada 4n. Betul. Jadi nak hilangkan perkali 4 itu nak suruh jadi 1, bahagilah dengan 4. Jadi bila 4n bahagi 4 dapat 1n, maka sebelah kiri pun kena bahagi juga, dia kena seimbang. Persamaan linear kena seimbang kiri dan kanan, maka 15y pun kena bahagi dengan 4. Maka jawapan akhir seperti yang Ayu bagi tahu tadi, jawapannya n sama dengan 15y per 4. Tepat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi berapa bintang kita nak bagi kepada Mac? Okey. Kita bagi 10 bintang juga kepada Mac atas penerangan tadi. Tahniah diucapkan kepada Mac. Okey. Baik, kita nak berhenti rehat sekali lagi kepada anda semua. Jangan ke mana-mana. Selepas ini banyak lagi cikgu akan ajarkan kepada kita semua. Semua yang selepas ini dalam Menengah Rendah. Okey, jumpa nanti. KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Mendengar Rendah bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu kita, Cikgu Kuna. Cikgu, saya ada masalah lah mengenai apa pemboleh ubah manual semua tu cikgu. Pening cikgu, pening. Macam mana tu cikgu? Okey, jadi untuk mengurangkan kepeningan Akmal yang tengah pening-pening itu, jadi hari ini cikgu akan terangkan macam mana sebenarnya kita nak menentukan nilai pemboleh ubah. Okey. Jadi sebenarnya suatu nilai pemboleh ubah dalam rumus algebra
boleh diperolehi apabila diberi suatu nilai pemboleh ubah yang lain. Contoh tadi, kalau kita nak kira X, kalau Y tak tahu, tak boleh nak kira X. Dia kena ada satu nilai X, barulah boleh dikira nilai Y, dan begitulah sebaliknya. Okey, contoh cikgu bawa murid-murid dengan contoh pengiraan. Diberi P sama dengan Q tambah 5. Okey. Ini adalah rumus algebra, dan dia minta soalan ni untuk kita hitung yang pertama, nilai P jika Q sama dengan 3. Jadi di sini kita boleh mengira P jika diberi nilai pemboleh ubah bagi Q. Jadi kalau Q tak tahu, kita tak boleh nak cari P. Jadi apabila nilai pemboleh ubah lain diberi, iaitu Q sama dengan 3, murid-murid terus gantikan sahaja nilai Q tadi sebagai 3. Jadi dia dah bagi satu rumus tadi, P sama dengan Q tambah 5. Jadi Q ni kita gantikan dengan 3, maka 3 tambah 5 dapat berapa, Akmal? 8. Ya, 8 itulah nilai pemboleh ubah bagi P. Jadi jawapan P sekarang sama dengan 8. Cikgu, yang ada bracket tu memanglah kan? Ya, bracket tu sebab kita dah gantikan Q tu dengan 3. Kita masukkan nilai pemboleh ubah Q yang diberikan tadi. Okey. Alright. Okey. Jadi sekarang Akmal dan murid-murid dah faham contoh pertama. Cuba lihat bagaimana kalau soalan rumus ni ditukar, apa pula yang nak dicari. Sebab dalam perkara rumus ni, contoh cikgu bagi P, boleh cari Q. Kalau diberi Q, boleh cari P. Okey, untuk contoh yang kedua, rumus yang sama, sekarang nilai P yang diberi. Dan soalan minta cari nilai Q. Okey, jadi apa yang perlu kita buat adalah, dengan menggunakan rumus yang sama tadi, kita gantikan nilai pemboleh ubah P dengan negatif 2 sekarang. Maka di sini cikgu akan masukkan P sebagai negatif 2, sama dengan Q tambah dengan 5. Jadi ingat balik pengetahuan asas kita daripada tingkatan 1, bagaimana nak menyelesaikan persamaan linear. Nak mencari nilai pemboleh ubah bagi Q, maka nombor diselesaikan dengan nombor, iaitu negatif 2 kita akan selesaikan dengan positif 5. Dan nak selesaikan Q, negatif 5 kita hilangkan, positif 5 tu tolak 5, maka sebelah kiri pun kena tolak dengan 5. Maka Q nilainya adalah negatif 2 tolak 5, dan jawapan akhir Q adalah sama dengan negatif 7. Faham tak, Akmal? Nampak macam terlopong je tu. Saya faham, cikgu. InsyaAllah. Faham. Okey, Alhamdulillah. Kalau Akmal dah faham cara bagaimana nak kira secara manual, sebenarnya Akmal, kita boleh semak jawapan ni dengan guna kalkulator. Sungguh? Betul. Tak nawak orang Kelantan kata. Tak betul. nawak? Tak menipu. Okey. Jadi cara dia, Akmal, sebenarnya, Akmal dah ada kalkulator tak? Dah, cikgu. Okey, jadi sekarang kita nak semak jawapan, sebab kadang-kadang bila kita kira manual ni adalah kesilapan kita dalam nak letak simbol tambah dan tolak. Jadi sekarang cikgu nak ajar Akmal dan murid-murid bagaimana sebenarnya kita boleh guna kalkulator saintifik untuk semak betul tak jawapan kita tu sekarang negatif 7. Okey, sama-sama kita tekan dengan cikgu. Okey, Akmal, kita tengok sekarang kita dah gantikan Q, P tadi dengan negatif 2. Persamaan kita sekarang negatif 2 sama dengan Q tambah 5. Jadi sekarang kita nak cari nilai Q. Q dah jadi satu pemboleh ubah yang kita tak tahu nilai sekarang. Betul. Dalam kalkulator kita tak ada huruf Q. Kan? Betul. Tapi kita ada huruf apa, Akmal? Ada A, B, C, D, E, F, X, Y, M. Okey, kita ada pemboleh ubah dalam kalkulator, kita akan gantikan sebagai X. X lah. X. Okey. Jadi sekarang Q kita akan gantikan sebagai X, satu pemboleh ubah yang kita nak cari. Okey, sekarang kita minta bantuan Akmal dan murid-murid di luar, cuba tekan kalkulator. Negatif 2, okey, bermula di sini. Persamaan kita negatif 2. Okey, sama dengan kita akan tekan butang kalkulator alpha CALC. Betul. Alpha CALC, dia akan jadi simbol sama dengan. Betul. Okey. Kemudian Q, sebab dalam kalkulator kita tak ada huruf Q, maka kita akan tekankan Q ini sebagai alpha tutup kurungan. So dia akan jadi sebagai X. Okey, sudah. Dan tambah 5. Nombor disalin seperti biasa, operasi pun kita salin seperti biasa. Cuma yang kena tukar kat sini, yang pertama simbol sama dengan sebagai alpha CALC, dan simbol Q sebagai alpha tutup bracket.
Okey, jadi bila kita dah masukkan persamaan tu, kita nak cari jawapan akhir. Ni teknik cikgu panggil cicoh cicoh. Cicoh-cicoh, cikgu? Cicoh-cicoh. Iaitu kita tekan di kalkulator shift. Okey, dan tekan solve. Ataupun CALC. Tekan 2 kali. Tekan lagi shift dan tekan solve. Okey, betul tak jawapan dia akan dapat Q sama dengan -7? Cikgu. Betul lah, cikgu. Kan? Seronok tak bila kita kira sama dengan jawapan di kalkulator? Betul, cikgu. Ya. Dia bila kita dah tulis tu kan. Nah, -2 sama dengan X tambah 5. Tu, nampak tak? Itu. Semua dah mahir guna kalkulator ya? Jawapan sama semua. Bagus. Alhamdulillah. Okey. Dan sebenarnya Akmal, kita ada kalkulator kelas Swiss yang warna putih tu. Cara nak tekan dia, kita just tekan shift, solve dan simbol sama dengan je. Tak perlu nak tekan cicoh 2 kali. Dia cicoh sekali je sama dengan terus. Cicoh lebih orang bodoh lah. Sedap, cikgu. Okey, kalau dulu kita cicoh 2 kali, kalkulator baru shift solve sama dengan saja. Okey. Jadi cikgu tak puas hati kalau hanya satu sahaja semua dapat jawab. Cikgu nak uji pula yang kedua. Betul. Boleh tak? Boleh, cikgu. Jom. Jadi ready, cikgu nak semua anak-anak bersedia, murid-murid bersedia, mesti tunjukkan jalan kerja manual dulu. Kalkulator ni hanya sebagai semakan sahaja. Betul. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Diberi 4Q sama dengan W per 4 tambah P. Soalan yang pertama, hitung nilai Q apabila W sama dengan 2 dan P sama dengan 4. Jadi di sini ada 3 pemboleh ubah dan kita nak cari pemboleh ubah bagi Q yang mana W dan P 2 pemboleh ubah lain telah diberi. Okey, jadi kita perlukan bantuan murid dalam talian. Siapa yang boleh bantu cikgu menyelesaikan soalan yang pertama? Ini memang kena daripada murid, cikgu. Okey. Okey. Sambil mereka mengira-ngira untuk soalan ini, cikgu kan, kalau kita dapat lihat sekali lagi yang mana kita nak cari nilai Q Ya, betul. apabila W itu sama dengan 2 dan P sama dengan 4. Yang mana ke atas tu juga telah diberikan 4Q sama dengan W bahagi 4 tambah P. Ya, betul Akmal. Hitungkan berapakah jawapannya. Mari kita sama-sama kira dengan apa yang cikgu telah tunjuk ajarkan tadi. Yang pastikan yang depan tu, apa panggil yang satu tu saja, cikgu? Rumus. Rumus algebra dia mesti apabila nak cari nilai Q mesti perkali 1. Mesti kena 1, tidak boleh 2. Walaupun contohnya X kuasa 2 pun tidak boleh. Tak boleh. Ni mesti X tu 1 sahaja. Okey, jadi rasanya murid-murid kita dah siap kot. Boleh ya? Siapa yang boleh bantu cikgu? Untuk tayangkan jawapan dan berikan penjelasan pada jawapan tersebut. Iya. Ada sesiapa? Jangan malu-malu, jangan takut-takut. Okey, kalau salah pun tak apa, cikgu kan? Ya, kita nak belajar. Ya. Okey, ada sesiapa? Kalau kita tengok dekat sini, semuanya agak tekun mengira ya. Cuma Azwani je dia pandang kamera. Azwani dah siap kira ke Azwani? Wani boleh bantu cikgu tak? Wani boleh, cikgu? Wani boleh, cikgu. Boleh ke Wani? Boleh. Okey, Wani. Terbaik. Alhamdulillah. Silakan, Wani. Okay. Boleh. Okey, silakan. Panjang jalan kerja dia. Okey, boleh tak ceritakan perjalanannya? Okey, bagaimana Wani untuk kita dapatkan nilai Q? Boleh bagi penerangan sedikit? Ya. Masukkan nilai 2 dalam W dan 4 bagi P. Okey. Lepas tu Yang mana tu? lepas tu 2 mana apa tak? Okey, yang tu. Okey. 4P tu kan? Betul tak? Selesaikan. Okey. P sama dengan 1/6.
Okey, jadi jawapan akhir yang diberi oleh Azwani adalah P sama dengan 1/6. Okey, daripada jalan kerja yang cikgu nampak, Azwani cuba menggantikan nilai pemboleh ubah bagi W dengan P dengan nombor 2 dan 4. Yap. Jadi di sini Azwani selesaikan. Di sebelah kanan dia mendapat persamaannya adalah 1/4. Dan seperti yang kita ketahui, P mesti perkali 1. Jadi sini Azwani bahagikan 4P dengan 4. Betul. Maka di sebelah kanan juga dia bahagikan dengan 4. Jadi jawapan akhirnya adalah tepat, iaitu P sama dengan 1/16. Tahniah, Azwani juga dapat 10 bintang. Alhamdulillah. Saya cukup bangga dengan anak saudara saya ni, Nur Azwani. Oh, nama sama ya. Okey. Terbaiklah awak ni. Okey. Jadi kita pergi pula kepada rumus yang sama, perkara rumus yang sama, tetapi nak uji cari nilai P apabila W dan Q pula diberi. Okey. Jadi untuk soalan ni, cikgu nak satu pengiraan manual dan juga pengiraan kalkulator. Bagaimana nak dapat nilai P? Ya, tapi sebelum tu cikgu, berapa bintang kita nak bagi kepada Wani tadi? Okey, Wani tadi juga dapat 10 bintang. Ya, saya tambah special untuk dia cikgu. 20 bintang lagi. 20 bintang mentang-mentang lah anak saudara dia kan. Ya, jadi Wani dapat 30 bintang. 30 bintang. Tahniah untuk Wani. Okey. Jadi macam nak kira ni cikgu? Okey, untuk soalan yang kedua, cari nilai P. Apabila W pula cikgu tukar jadi nombor 4 dan Q pemboleh ubahnya sekarang bernilai 2. Okey, siapa yang boleh bantu cikgu untuk dapatkan nilai P? Mencari nilai bagi pemboleh ubah apabila 2 pemboleh ubah diketahui nilainya. Ya, saya tengah kira menggunakan kalkulator cikgu. Alpha bracket alpha ni. Dapat dah jawapan dia. Dapat dah jawapan dia. Nampak colik murid-murid tak dapat. Rasa murid-murid dalam talian dekat luar tak rasa tercabar ke? Abang Iqmal dah dapat jawapan ni? Ya. Okey. Siapa boleh bantu cikgu? Murid dalam talian? Okey. Cikgu, mungkin orang kata masa tidak mengizinkan, mungkin cikgu boleh terangkan. Alright. Jadi tak apa, sebab cikgu nampak murid-murid semua dah tekun mengira. Jadi cikgu terangkan bagaimana jawapan yang diperolehi. Jadi kita nampak Q tadi digantikan dengan 2, maka 4Q, 4 darab dengan 2. Dan sama dengan W digantikan dengan nilai 4 dan per 4 ditambah dengan P. Okey, jadi hasil darab di sebelah kiri tadi dapat 8. Kita darabkan dengan 4 tambah P dan mendapat 32 tambah 8P. Dan sekarang akhirnya kita selesaikan persamaan tadi dan jawapan akhir P adalah negatif 7/2. Itu saja. Jadi kalau kita tekan kalkulator pun kita akan dapat nilai yang sama, P sama dengan negatif 7/2. Ya, sama dengan jawapan saya cikgu. Sama juga, alhamdulillah. Dia tulis apa tahu? Syntax error cikgu. Sama. Aduh, Akmal ni kan memang banyaklah dia punya lawak tu, tapi alhamdulillah yang penting faham, dan di mana kesilapan yang kita buat tu kita akan baiki balik. Itulah proses pembelajaran sebenarnya, Akmal. Betul tu. Okey, kita masih ada lagi masa cikgu untuk kita tengok contoh soalan seterusnya. Untuk soalan yang seterusnya, sudah ada pula punca kuasa. Biasanya pelajar kalau nampak ada punca kuasa, ada kuasa, dia akan terus rasa macam sudah soalan ni susah. Tetapi kita tengok murid-murid cikgu ni boleh tak bantu cikgu selesaikan soalan punca kuasa ni. Siapa nak bantu cikgu? Nak cari nilai Q apabila N diketahui nilainya 2 dan P adalah sama dengan 3. Siapa murid yang boleh bantu cikgu? Lama tak dengar suara Mira kan cikgu? Itulah. Suara Ayu pun berkumandang di situ. Silakan Ayu. Okey. Apa tu? Okey. Ayu boleh ceritakan? Ayu boleh bacakan jawapan Ayu tak? Q sama dengan 34. Jawapan Ayu adalah Q sama dengan 34. Kita semak jawapan Ayu. Tepat ataupun sebaliknya. Alhamdulillah, jawapan Ayu tepat. Q sama dengan 34. Alhamdulillah. Cikgu tahu tak macam mana dia boleh dapat jawapan dengan cepat? Macam mana tu? Belakang dia nampak ada komputer cikgu. Dia tekan-tekan, colik-colik kat komputer belakang dia. Dapatlah jawapan Q sama dengan 34. Betul. Cikgu, inilah dikatakan kan, kalau setiap kali kalau kita buat latihan banyak
banyak-banyak. Barulah kita akan faham apa saja soalan yang diberikan, kita akan mudah untuk menjawabnya. Betul. Akmal dah tambah sekarang kita tahu kalau kertas ada yang objektif soalan, tak perlu tunjuk jalan kerja. Jadi murid-murid boleh ganti dan terus tekan kalkulator. Betul tu. Lagi ringkas dan padat. Ya, baiklah cikgu, kita nak berhenti rehat dulu, boleh ke? Boleh. Okey, tapi sebelum tu cikgu, ini ganjaran kepada murid yang baru saja menjawab soalan tadi. Berapakah? Kerana Ayu dia mengira dengan komputer kat belakang dia tu, sebab dia dah guna teknologi yang canggih, kita bagi 20 bintang untuk Ayu. Lagi banyak cikgu berikan dia. Terbaiklah. Okey, kita nak berhenti rehat. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Menengah Rendah. Boleh ke? Boleh, Akmal. KPM. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan saya, Akmal Nazri, dalam Menengah Rendah. Cikgu, saya nak colik-colik lagi cikgu menggunakan kalkulator ni untuk menjawab soalan yang seterusnya. Boleh ke? Boleh, boleh Akmal. Alhamdulillah. Mari kita. Yang ni cikgu suka sebab sangat bersemangat dan excited untuk belajar matematik. Okey, jadi hari ini kita nak kukuhkan lagi. Dah faham, dah minat, dah seronok tu, kita nak kukuhkan lagi dalam aktiviti pengukuhan. Okey, jadi aktiviti pengukuhan ni kita bagi soalan yang agak berat-berat sikit, yang agak panjang-panjang sikit. Okey, bagaimana kita tengok pemahaman murid untuk menggunakan rumus algebra dalam mencari nilai yang dikehendaki. Okey, contoh soalan yang pertama. Diberi rumus isi padu I sebuah silinder tegak dengan jejari tapak J dan tinggi T ialah I sama dengan pi J kuasa 2T. Okey, rumus telah diberikan. Okey, soalan minta cari jejari tapak J apabila I itu isi padu diberi sebagai 20 pi cm padu dan tinggi adalah sebagai 5 cm. Jadi di sini soalan diberi rumus tentang isi padu sebuah silinder tegak dan soalan minta cari jejari apabila isi padu dan tinggi diberikan. Okey, jadi cikgu rasa untuk aktiviti pengukuhan ni kita minta bantuan murid-murid yang dalam talian untuk bantu cikgu bagaimana cikgu nak dapatkan jejari bagi silinder tegak ini. Siapa murid yang boleh bantu cikgu agak-agaknya? Rumus telah diberikan, I sama dengan pi J kuasa 2T. Okay, siapa boleh bantu cikgu untuk mendapatkan nilai bagi jejari silinder tegak tersebut? Ini dia kena faham betul-betul soalan ni cikgu kan? Kena faham. Jadi daripada rumus itu, yang pertama kita gunakan kemahiran menukar perkara rumus. Kenapa? Sebab kita nak cari jejari. Maka di sini biarlah jejari yang jadi sebagai perkara rumus. Itulah kegunaan kita belajar tadi rumus algebra, menukar perkara rumus. Daripada rumus isi padu, nak diterbitkan kepada jejari sebagai perkara rumus. Kenapa nak terbitkan jejari sebagai perkara rumus? Kerana nak cari J. Saya cubalah cikgu untuk menjawab soalan ini. Malangnya tak sampai cikgu. Okey, tak apa, cikgu tolong dulu untuk Akmal jadikan J sebagai perkara rumus. Kita nampak di sini nak jadikan J sebagai perkara rumus, J tak boleh duduk dengan sebarang anu lain. Jadi pi dengan T tak boleh duduk dengan J, maka kita akan pindahkan dia ke sebelah kanan. Jadi sebenarnya bila kita nak hilangkan pi dengan T, kita kena bahagikan pi dengan T di sebelah kiri, maka di sebelah kanan pun kena bahagikan dengan pi dan T juga. Dan masih lagi Akmal ingat, bila kita nak jadikan J sebagai perkara rumus, J tak boleh berdua. Tak boleh berdua, dan satu lagi kuasanya mesti satu sahaja. Tak boleh kuasa dua. Maka di sini nak hilangkan kuasa dua, maka J kena punca kuasa dan secara automatik kirinya juga mesti dipunca kuasakan.
Jadi di sini kita mendapat rumus J adalah sama dengan punca kuasa I per pi T. Okey. Jadi apabila kita dapat rumus J sama dengan I per pi T, siapa murid yang boleh bantu cikgu untuk hitung nilai bagi jejari tadi? Sebab soalan minta hitung jejari. Ya. Okey. Itu dah kadang-kadang. Oh, belum lagi. Okey, cikgu. Okey. Memandangkan flight saya nak ke Kota Baru ni dah nak dekat dah cikgu kan. Mungkin cikgu boleh teruskan tunjuk cikgu. Cikgu teruskan Okey, jadi untuk mendapatkan nilai bagi jejari dan sebab kita dah ungkapkan J sebagai perkara rumus, gantikan sahaja. Kita dah tahu isi padu adalah 20 pi. Betul. Okey, dan kita juga diberi tingginya adalah 5. Maka di sini kita gantikan sahaja, kita akan dapat jejarinya adalah sama dengan punca kuasa 4 dan punca kuasa 4 jawapannya adalah sama dengan 2. Itulah jawapan bagi jejari silinder tegak tadi. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Kuna. Cikgu, saya pasti murid pun memberikan satu persembahan yang menarik dengan pengiraan mereka memang terbaiklah. Jadi, Cikgu, diorang punya pentadbiran keseluruhan bagaimanakah, Cikgu? Okey, alhamdulillah Akmal, sepanjang pembelajaran hari ini murid-murid sangat bersemangat, mengira dan memberi fokus. Jadi hampir keseluruhan murid memberi fokus yang baik dan jawapan yang tepat. Jadi cikgu nilaikan semua murid-murid hari ini mendapat 10 bintang keseluruhan. Alhamdulillah. Terbaiklah, terutama murid yang itu kan cikgu. Okey, cikgu, kalau murid-murid ataupun ada guru-guru nak buat rujukan dekat mana? Katanya portal apa tu cikgu? Okey, jadi kalau murid-murid sekarang tengah excited dan nak lagi cari latihan-latihan yang pelbagai, okey, murid-murid boleh melawati portal Delima. Terima kasih banyak kepada Cikgu Kuna dan tak lupa juga kepada juru bahasa isyarat kita dan yang paling penting yang murid-murid kita daripada SMK Dewan Beta daripada Kota Baru, Kelantan. Saya ucapkan selamat maju jaya. Kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye. Okey, jumpa lagi. Bye-bye.